Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maib menjunjung syiar, memaju ummah. Bersama dengan saya, Syekh Umar Hilmi bin Syekh Umar Nazri, selaku hos anda di dalam podcast Salasilah Perlis, segalanya Perlis. Baiklah, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak kira berada di mana jua. Saya harap dapatlah untuk mengikuti podcast kita pada episod kali ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, podcast ini dibuat julung kalinya untuk membuka ataupun mengikut lebaran sejarah, kronologi dan kepelbagaian Perlis. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk mengikuti laman sesawang kami di Facebook page, TikTok, Instagram, YouTube dan juga Spotify, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan dengan perkembangan terbaru daripada Salasilah Perlis. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Perlis selalunya dikaitkan dengan negeri yang tidak ada apa-apa. Ada apa dengan Perlis kan? Dia tak ada apa kan? Dia kata gitu. Lebih kurang macam tu lah. Dan tajuk pada episod kali ini, kami telah berbincang dan memilih satu tajuk yang khas, iaitu ada apa dengan Perlis. Sebab kita nak tahu. Sebab selalu orang kata kita Perlis ni tak ada apa. So pada episod kali ini, saya telah menjemput seorang ilmuwan, iaitu Dr. Hazman bin Hassan dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIP, untuk memberi perkongsian dan juga menghurai beberapa perkara yang akan kita bincangkan dalam podcast pada episod kali ini. Doktor, saya nak tanya jugalah, sebab apa orang yang berada dalam Perlis dan luar dari Perlis ni kena tengok podcast kita pada episod kali ini? Terima kasih saudara Helmi, yang saya rasa malam ni bergaya lah, ataupun pada episod ni bergaya dengan tengkolok biru kuning, seperti mana warna bendera negeri Perlis lah. Saya juga mohon untuk mengambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih kehadapan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, merangkap Tuanku Yang di-Pertua MAIP, yang telah memperkenankan supaya MAIP menerusi Jawatankuasa Adat Istiadat Melayu serta amanah sejarah, kebudayaan dan warisan as-sunnah ini untuk mengendalikan program yang kita katakan sebagai podcast Salasilah Perlis, ya. Jadi mungkin kalau saya boleh untuk mengajak saudara Hilmi dan juga rakan-rakan yang menonton dan mendengar podcast ini, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita dapat membayangkan di hadapan kita ni atau di mana-mana yang kita boleh bayangkan, adanya bendera Malaysia. Dan bendera Malaysia itu dia ada 14 jalur yang mewakili 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Ya, betul. Kemudian dia ada bintang pecahan 14 yang tiap-tiap pecahan itu mewakili sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Jadi dalam Perlis pun tidak terkecuali. Jadi satu soalan yang kita kata dia jadi tidak habis-habislah untuk dijawab adalah, kalaulah contohnya macam di sekolah dipasang bendera negeri-negeri atau dilukis sebagai mural, dilekatkan dalam dinding-dinding di bilik-bilik darjah dan sebagainya,
Jadi sebenarnya bila sampai kepada perlih ni, apa yang diketahui atau apa yang sebenarnya dapat difahami, kan? Sejauh manakah rakyat Malaysia amnya dan masyarakat dunia juga secara umumnya faham dan mengenali apakah itu perlih, di manakah kedudukannya, apakah keistimewaannya dan juga sebagainya. Jadi di atas dasar itulah kalau kita tengok balik, dia jadi macam bukan lagi untuk kita memperkatakan siapa yang bersalah atau salah siapa dan sebagainya, tetapi dia jadi, kalau persoalan itu datang atau persoalan itu mai tentang perlih, di manakah orang nak dapat maklumat, di manakah orang nak dapat input-input yang sahih dan berautoriti. Maka sebab itulah podcast ini dibuat. Sudah pastilah kita dengan bersyukur kepada Allah, kemudian kita berterima kasih kepada usaha-usaha orang yang terdahulu daripada kita, usaha-usaha orang yang semasa dengan kita ni, dan juga insya-Allah pada masa-masa akan datang, tidak mengira sama ada mereka itu adalah agensi atau jabatan-jabatan kerajaan, atau mereka itu pertubuhan bukan kerajaan atau syarikat, dan tidak terkecuali orang-orang perseorangan, individu yang telah membantu memperkenalkan perlih ke mata dunia. Pun begitu, kita pun rasa kita nampak ada kelompongan, ada kelompongan di sana di sini. Tambahan pula kita kata keadaan kita itu keadaan itu menjadi lebih mencabar apabila kedudukan kita ini sudahlah dikatakan kecil. Ya, betul, kecil. Adik apa lagi, kemudian tak berapa nak kaya raya pula. Ya. Jadi sebab itu tu dia ada keadaan di mana kadang-kadang kita ditenggelami oleh pihak-pihak tertentu dan sebagainya, yang kita rasa benda tu sebagai manusia biasa kita dah biasa dengan keadaan tu. Pun begitu, bila sampai masanya kita merasakan perlu untuk menjelaskan kepada dunia tentang inilah kita dari perspektif kita sendiri dan dengan lisan atau dengan lidah kita sendiri, Dengan sumber-sumber yang ada lah. dengan sumber-sumber yang ada. Jadi sebab itulah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis atau MAIP sini, di bawahnya ada portfolio Adat Istiadat Melayu, dan bukanlah kita kata MAIP sini mampu menyediakan peruntukan kewangan bagi semua perkara. Ya. Akan tetapi dari segi ilmu, input, pendirian dan juga pandangan, maka MAIP tampil menerusi podcast Salah Silah Perlih ini. InsyaAllah minggu ni kita berdua, minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya, episod-episod berikutnya akan tampil lagi insyaAllah tetamu-tetamu yang lain. Jadi kita kata itu yang kita harapkan dengan podcast Salah Silah Perlih. Mudah-mudahan ia boleh menghilangkan sedikit sebanyak apa yang dikatakan keraguan ataupun kemusykilan, ya. Seperti mana saya mohon untuk memberikan contoh, beberapa contoh-contoh kisah-kisah benar yang khususnya kita kata sedang beredar ataupun disebut hari ini sedang viral di media sosial. Misalnya ada di satu platform media sosial tersebar video yang mengatakan bahawa kerabat di Raja Negeri Perlis ini yang sudah berstatus sebagai sebagai seorang penjudi yang tegar. Oh, ada tu. Ya. Ataupun kita kata macam salah seorang daripada pengguna media sosial ni, beliau jadi macam sangat teruja dalam nak memperkatakan bahawa Perlis satu masa dulu hampir-hampir nak tergadai kepada tangan seorang ceti daripada keturunan Sikh, atau disebut oleh orang Melayu sebagai Bengali pada masa tu. Walaupun maksudnya kita duk kata satunya persoalannya benar atau tidak, dan kalau misalnya benda itu benar, apa tujuannya untuk mengetengahkan perkara-perkara seperti ini. Dan kadang-kadang ataupun ada penulisan yang menyebutkan bahawa
Raja Perlis yang pertama disebut sebagai pemberontak, anak pada pemberontak. Itu macam mengatakan bahawa raja-raja sekarang ni adalah keturunan pemberontak, dan negeri Perlis negeri pemberontak, dan kita rakyat pemberontak. Jadi di sana sini itu kadang-kadang daripada biasa-biasa sampai kepada berat. Wujud pelbagai kekeliruan yang ada, yang kita harap sedikit sebanyak kita dapat berikan penjelasan daripada perspektif kita sendiri tentang apakah pandangan Perlis tentang pelbagai peristiwa atau pelbagai aspek yang disebut itu. Jadi sebab itu podcast Salah Silap Perlis dia bertujuan untuk mengangkat sudut pandang Perlis, mengangkat apakah cerita daripada orang Perlis dan negeri Perlis sendiri tentang sesuatu peristiwa atau sesuatu perkara itu khususnya. Sebab tu kalau kita lihat dalam logo Salah Silap Perlis itu, dia ada lambang-lambang Perlis zaman silam, misalnya iaitu padi, dan Perlis zaman sekarang dan juga akan datang, iaitu kita kata ada harum manis, ada tulisan Jawi, dan ada tulisan bahasa Inggeris, dan ada kita kata garis-garis yang menunjukkan adanya penyebaran berita dengan media dan macam-macam perkara lagi kan. Jadi itulah kita harapkan sedikit sebanyak usaha dan inisiatif yang diambil oleh MAIB sini akan dapat disebarluaskan dalam kalangan masyarakat dan tidaklah berterusan salah tanggap dan salah fahaman itu tersebar merata-rata tanpa diberikan komentar yang sewajarnya. Terima kasih Doktor atas penerangan pada pusingan awal ini, dan patut semua kena dengar sendirilah, kena ikuti podcast ni sampailah episod yang terakhir. Dengan episod pertama dah matilah. So Perlis ni selalu disebut permai lagi mempesona. Tapi bila saya buat kajian dulu Doktor, masa saya buat di universiti dulu, saya pernah terbaca Prof Emeritus ataupun mendiang Prof Emeritus Profesor Kuki Kim ni kata Perlis ni merupakan salah sebuah negeri yang jarang sejarah ni ditulis. Sebabnya sejarawan-sejarawan selalu mengaitkan Perlis ni dengan negeri yang berhampiran dengan Perlis lah, iaitu Kedah lah. Okey, itu tak apa, itu kita akan bincang lain kali. Tapi saya nak tanya Doktor lah. Tadi saya sebut Perlis ni tak ada apa-apa. Adakah betul Perlis tak ada langsung apa-apa dalam negeri kita ni? Betul ke Doktor? Jadi itu satu persoalan yang kita pun susah juga, sebab peribahasa Melayu lama menyebutkan masuk bakul yang kat sendiri, ataupun peribahasa Melayu moden menyebutkan masuk lift tekan sendiri, berarti puji diri sendiri. Tetapi saya percayalah mana-mana orang, sama ada dia asal daripada Perlis ataupun dia daripada luar Perlis tapi dia mari ke Perlis dalam keadaan dia misalnya sudah merantau, sudah mengembara, melihat dunia dan melihat tanah air yang indah bernama Malaysia ini, sudah pasti dia akan melihat beberapa keunikan. Jadi antara keunikan-keunikan itu kita dapat gariskan jadi beberapa. Nampaknya mungkin kita boleh kata ada 7 keunikan. Pertama sekali bagi saya perkara yang unik tentang Perlis ni adalah pada institusi raja dia. Seperti mana raja kita yang memerintah negeri Perlis sekarang adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan di kedudukan yang paling kanan selepas baginda adalah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, dan selepas itu yang ketiga paling kanan adalah cucunda baginda yang juga ananda Tuanku Raja Muda, iaitu Yang Amat Mulia Syed Sirajuddin Arif Putra Ibni Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail, yang disebut dalam Perlembagaan Negeri Perlis disebut sebagai waris yang kedua. Jadi pada sistem beraja kita ni ada pelbagai keunikan yang mudah-mudahan kita akan sampai ke episod khas yang menjelaskan di manakah keunikan sistem raja kita.
daripada segi salah silah, daripada segi perjalanan, sejarah, asimilasi dan pelbagai perkara. Tapi mungkin yang paling visual sekali yang dapat kita perhatikan adalah sekiranya tuan-tuan ingat pada kenderaan bermotor, pada kereta dengan nombor pendaftaran R. Bila kereta dengan nombor pendaftaran R itu berada di hadapan, di kiri kanan tuan-tuan dan perempuan, kita akan tahu itu kereta dari Perlis. Dan kenapa R itu dipilih sebagai pangkal nama pendaftaran itu? Kerana tak lain tak bukan kerana Perlis sajalah satu-satunya negeri Melayu yang pemerintahnya menggunakan gelaran raja, di pangkal hurufnya adalah R kepada raja, sedangkan yang lain-lain adalah sultan. Patutlah saya duduk pelik sebab apa pun guna R, sebab apa sana A kan? Ya. Sebab yang saya tahu sendiri, Perak ni disebabkan British menjajah buat kali yang pertama di situ pada perjanjian Pangkor. Sebab tu dia gunakan A sebab British di situ dulu. Maksudnya Perlis ni tak ada kaitan dengan British lah maksudnya. Ya, tak kita kata maksudnya keunikan sistem beraja atau gelaran pemerintah negeri kita itu menjadikan itulah yang telah dipilih oleh Jabatan Pengangkutan Jalan ni sejak sekian lama untuk menjadi pangkal nama pendaftaran kereta-kereta dalam negeri Perlis. Yang dulunya sukar untuk dilihat tapi nampaknya sekarang sudah tersebar di seluruh Malaysia. Sudah ada kereta-kereta dan kenderaan-kenderaan yang R ini. Itu berpangkal atau berpunca daripada keunikan sistem beraja kita. Tapi doktor, saya ada baca di TikTok yang baru ni lah, dia share ataupun berkongsi tentang keturunan Raja Perlis ni. Ya. Tapi satu persoalan tu, ada orang tu kata perkataan raja ni digunakan sebab Perlis ni adalah raja tu digunakan untuk sebagai pembesar saja. Sebab Perlis ni daerah dulu. Adakah betul doktor perkataan raja tu? Sebab saya tak setuju dengan perkataan tu sebenarnya. Ya. Saya tak setuju dengan istilah yang dia bagi pada kita tu sebenarnya. Ya. Kalau kita perhatikan balik, ada pelbagai spekulasi lah, ada pelbagai pihak, tapi mudah-mudahan bila sampai episod yang berkenaan kita akan jelaskan di mana signifikan gelaran raja itu dan mengapa akhirnya Perlis bukan saja bukan dalam erti kata terpaksa menerima gelaran raja itu, tapi rasa sangat berbahagia dan berbangga menggunakan gelaran raja tu. Dengan sebab-sebab apa nanti insya-Allah sampai masanya kita akan jelaskan. Tapi itu bukanlah bermakna seperti mana yang dikatakan orang, gelaran raja bukan sultan ni kerana asal dari rakyat biasa, atau gelaran raja ini kerana bukan raja betul dan sebagainya. Tapi maknanya itu tidak ada kaitan sama sekali, tapi ada beberapa rahsia dan signifikan yang tersembunyi. Okey, kita akan tunggu pada episod lain lah. InsyaAllah. Saja saya timbulkan malam ni supaya orang betul-betul tanya benda tu sekali. Okey, baik doktor. Tadi tentang raja. Yang kedua doktor adalah? Yang kedua yang unik pada negeri Perlis ini adalah pada agamanya. Ya. Dalam perlembagaan negeri Perlis yang disebut sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948, dalam artikel 5 atau perkara 5 itu disebutkan agama bagi negeri adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan dihuraikan lagi bahawa Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pegangan yang mengikut Al-Quran, mengikut As-Sunnah dan mengikut jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga tidak terikat kepada mana-mana mazhab fiqh. Mungkin insya-Allah sampai masanya kita akan jelaskan juga dalam episod yang tersendiri. Tetapi yang paling mudah sekiranya seseorang itu mengembara dan sampai kedua tanah suci, kedua tanah haram, sama ada tanah haram Makkah ataupun Madinah, pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi di kota Madinah, pergi ke Masjidil Haram di kota Makkah dan bersolat di sana, maka dia akan mendapati amalan solat yang dilaksanakan dan umumnya amalan ibadat di dua tanah suci, di dua masjid yang paling suci itu adalah tidak lari jauh daripada amalan yang dilaksanakan dalam negeri Perlis ya. Saya mohon izin juga untuk mengetengahkan satu hantaran yang dibawa oleh seorang netizen, seorang pengguna internet, khususnya di akaun Facebook saudara Fitri Al-Fatih Zainon. Ya. Dia kata
Saya bacakan. Ramai juga pakat share lokasi menarik sempena tahun melawat Perlis 2024. Ini satu perkembangan yang baik dan sihat. Dia kata lagi, cuma satu pesanan saya, di samping berkunjung ke beberapa lokasi menarik itu, sudi-sudikanlah untuk mengenal dan memahami manhaj Perlis yang sebelum ini anda dengar dan mungkin sudah disalahfahami sejak sekian lama. Maksudnya tentang agama dalam negeri Perlis. Anda mendengar mungkin daripada lisan orang-orang lain, anda merasa curiga disebabkan penerangan orang lain. Kali ini teroka dan hadirilah sendiri majlis-majlis ilmu yang saban hari dan setiap tahun telah direncanakan. Maknanya kita kata untuk tahun melawat Perlis 2024 yang akan yang akan telah dan sedang dilancar dan telah dan sedang dilaksanakan ini, maknanya kita kata mengetahui, menghilangkan maka sebab itu kita kata keunikan yang kedua ni adalah agama Islam yang diamalkan dalam Perlis ini dibandingkan dengan tempat-tempat lain dalam Malaysia. Okey. Itu adalah berkenaan dengan agama. Berbeza tak apa. Jangan kutuk pelik-pelik. Okey. Mai dulu Perlis, kita kenal dulu macam mana keadaan di Perlis. Jangan dengar kata orang, mai dengar kita tahu sendiri. Okey? Baik. Seterusnya doktor. Tadi raja pegangan agama kita. Lepas tu ada satu lagi ni spesial sikitlah. Iaitu dialek Perlis sendiri. Yang ni dialek Perlis ni doktor, maknanya kita ada satu segmen. Ya. Iaitu dan kita telah memilih satu perkataan berdasarkan dengan tajuk kita ini, iaitu perkataan lorak Perlis ataupun dialek Perlis berjenis, BERJENEH, bukan NIH, NEH. Ejaan dia berbeza sikit. Berjenis. Apa maksud berjenis ni doktor? Okey. Salah satu daripada perkataan dialek Perlis yang kali ini dipilih dalam segmen Pelek Perlis kali ini ni adalah berjenis. Memang kita kata berjenis ni asal daripada perkataan bahasa Melayu juga berjenis. Tetapi dia bukan bermakna berkategori, bukan. Tetapi dia dianggap satu pilihan, terpilih. Maka disebut kata, oh barang ni berjenis. Berarti barang ini unik, atau barang ini bagus, atau barang ini elok dibandingkan dengan yang lain. Ya, ataupun disebut juga contohnya budak ini berjenis. Oh, budak ni berjenis. Ataupun sebaliknya orang kampung sebelah tu tak apa nak berjenis lah. Maknanya kita kata dia unik juga tapi secara negatif, kurang daripada belakang. Kita kata begitu. Jadi itu makna berjenis yang saya rasa dalam dialek Perlis itulah perkataan yang paling dekat, paling hampir kepada orang zaman moden hari ini memperkatakan keunikan. Jadi maknanya orang moden-moden sebut unik. Kita di Perlis daripada dulu kita sebut berjenis. Oh, saya di zaman sekolah hari tu. Ya. Tok saya, arwah tok orang saya semua lebak hang tak berjenis ya, kadang-kadang. Macam tu panggil budak-budak dulu lah sebab tak berjenis tu dia honak sikit. Honak tu maksudnya nakal sikit. Waktu kecil-kecil tu. Tapi doktor, cuba doktor buat ayat sikit lah. Dengar sikit ayat doktor malam ni. Dia, okey, contohlah kalau kita menggunakan berjenis ni, saya pilih untuk membuat ayat berikut. Contohnya, harum manis time ni kami tengok berapa berjenis. Macam tak apa nak manis, tak apa nak sedap, tak apa nak harum dah. Macam dulu-dulu tu. Tu ayat saya lah. Maknanya harum manis atau buah mangga harum manis pada tahun ni macam kurang elok sedikit. Oleh sebab mungkin ada ulat ataupun ada apa, tidak seperti tahun-tahun yang terdahulu. Itu ayat saya. Silakan saudara Helmi pula. Kena peluru kat kita ni. Nampak dah. Kalau saya buat kat doktor boleh ayat ni. Doktor nampak berjenis sikit boleh doktor. Sebab nampak macam lelaki Melayu terakhir. Allah. Nampak macam tu ni. Dia macam kalau orang kata lagu tu
Alhamdulillah lah. Lepas ni boleh lah order teh ais pun boleh, mi goreng pun boleh kan. Teh ais, boleh teh ais boleh. Sebut kami lagu tu lah. Kan? Okey. Itu segmen kita malam ni. Segmen kita nak tahu perkataan yang pertama iaitu berjenih. Bukannya berjenih, berjenih. Itu ejaan dia lah. Baik, nanti kita akan tengok nanti ejaan tu nanti pada dalam TikTok semua akan tengok nanti. Jangan ketinggalan lah. Ini kita tahu. Baik doktor, tadi tentang dialek Perlis. Maksudnya tadi tentang raja dan agama. Betul, lorat Maka kita kata ketiga ni, keunikan ketiga tadi seperti mana yang kita sebut tadi adalah pada bahasa dan juga dialek Perlis. Ya, bahasa Melayu Perlis ni adalah sama saja seperti bahasa Melayu umumnya. Dan umumnya kalau kita disebut dialek Melayu Utara atau disebut dialek Kedah Pesisir, itu juga diamalkan di Kita Perlis. Tetapi ada beza antara dialek Melayu Perlis yang dipertuturkan di utara Perlis dan di tengah Perlis, khasnya dan kita kata ada bezanya seperti mana yang dipertuturkan di selatan Perlis. Jadi sebab itu kita kata sama ada dia akan sebut perkataan yang berbeza sama sekali. Contohnya macam apabila Perlis ni kita perusahaan kita yang besar ni adalah perusahaan penanaman padi. Ya, betul. Kan? Jadi dia sektor penanaman padi. Jadi apabila untuk menyentuh tentang padi dan tentang bendang ataupun sawah, maka masyarakat dia ada dialeknya sendiri untuk memanggil keadaan-keadaan tertentu. Contoh dikatakan ada selut dan ada kelebok. Ya, bahasa Perlis kata ada beza antara selut dan juga kelebok. K-E-L-E-B-O-Q. Jadi jika selut itu adalah tanah yang bercampur dengan air sehingga dia jadi sesuatu keadaan yang dalam bahasa Melayu standard disebut sebagai lumpur. Kuala Lumpur berarti Kuala Selut lah. Contohlah kan. Tapi maknanya kelebok itu adalah selut di sebelah dalam, iaitu apabila bendang atau sawah itu telah dibajak, telah diapa, jadi selut dalam itu telah naik ke atas, maka disebut, kalau lumpur itu tepi rumah, maka disebut selut saja. Tapi jika lumpur itu adalah lumpur dalam yang keluar berada di tengah-tengah bendang atau tengah-tengah sawah, maka itu disebut sebagai kelebok. Maka itu contoh bagaimana perkataan dialek Perlis, perkataan pun jadi berbeza. Kadang-kadang perkataannya masih sama, cuma cara sebutannya mungkin berbeza. Jadi kita kata insya-Allah kita harap kita dapat juga mengundang pakar-pakar dialek ini untuk berkongsi tentang kita, sama juga orang kata sama tapi tak serupa. Mungkin cabaran dia sekarang ni adalah dialek Perlis ini dia tidak sukar untuk difahami, asalkan orang itu ada usaha dan ada jiwa yang bersih, insya-Allah dia tidak lama dia boleh memahami. Cuma isunya adalah berapa lama orang ni boleh memahirkan diri. Antara dia boleh dengan dia mahir ni perkara lain. Kan? Saya boleh masak nasi dengan saya mahir masak nasi, dua perkara yang berbeza. Boleh masak itu bolehlah. Mungkin kita kata kalau markah untuk lulus tu setakat D, mungkin D. Tapi kalau mahir ni kita kata dia A. Maksudnya boleh dengan mahir tu beza lah. Ya, jadi maksudnya kita kata secara detail dan juga terperinci itu ada perbezaannya, dan itulah keunikan kita yang ketiga. Okey, baik. Tu tiga dah tu. Ya. Ada lagi ni, banyak ni. Ya, betul. Okey, kita akan teruskan dengan satu lagi iaitu iklim. Apa uniknya iklim ni Perlis ni, Pak? Betul. Jadi dalam Perlis juga salah satu daripada perkara yang unik adalah pemberian Allah kepada kita ni, iaitu iklim negeri Perlis yang nampaknya juga berbeza daripada kebanyakan tempat-tempat di Malaysia. Jika negeri-negeri, majoriti negeri di Malaysia ni iklimnya adalah khatulistiwa, panas dan hujan. Dia panas dan lembap. Maka Perlis ni iklim dia disebut sebagai monsun tropika, ada yang sebut sebagai khatul pika.
Tulpika. Ya, maksudnya kita kata iklim kita ini lebih dekat kepada iklim di negara Thailand dan juga iklim di kawasan Indo-China. Jadi maknanya kita kata sebab itu mempengaruhi kita kata bagaimana tumbuhan yang tumbuh atau haiwan yang ada di habitatnya dalam kata negeri Perlis, maka sebahagiannya adalah pengaruh iklim. Okey. Kita terus terah sikit tu. Kita terah sikit. Bentuk muka bumi kita plus sekali dengan flora dan fauna sekali. Keunikan berikut adalah bentuk muka bumi Perlis, kerana mungkin secara ringkas dan padat kalau kita nak sebut adalah Perlis ada dalam walaupun dia sebuah negeri yang tidak besar, tapi Perlis ini ada hampir segala-galanya kecuali pantai berpasir yang panjang dan tidak ada pulau yang besar. Pulau kecil ada, pulau batu layang, tapi pulau yang besar tu tak ada. Tapi selain daripada tu, Perlis ada gunungnya, Perlis ada bukitnya, Perlis ada kawasan padang ataupun datarannya, Perlis ada kawasan bohoknya, Perlis ada tasik, sungai, laut, dan juga macam-macam perkara lagi. Dan misalnya kawan-kawan yang datang ke sini memberitahu saya kata dalam Perlis ni dia boleh dilihat bagaimana ada bukit, bukau dan sebagainya, tiba-tiba terus jumpa dengan kawasan lapang. Dia tak ada macam daripada tinggi ke rendah sikit-sikit, dia tinggi pum terjun ke bawah ni. Terus dia rata terus di bawah. Jadi maknanya itu antara keunikan kita yang berikut tentang bentuk muka bumi Perlis. Itu juga menjadikan kita sampai kepada keunikan berikutnya, iaitu flora dan fauna, iaitu hasil daripada iklim dan bentuk muka bumi itulah telah menghasilkan apa yang dikatakan tumbuhnya ataupun hidupnya tumbuhan-tumbuhan tertentu, baik daripada spesies orkidnya, baik daripada macam-macam perkara lagi yang insya-Allah kita harap dapat kita jelaskan dalam episodnya yang tersendiri. Maka daripada situ juga haiwan telah memilih Perlis ni untuk kata didiami, baik sama ada daripada spesies primate, maknanya jenis beruk ataupun kera, begitu juga jenis kata reptilia, sama ada ulang ataupun cicak dan sebagainya, begitu juga daripada spesies seperti unggas-unggas iaitu burung dan sebagainya. Maka ada keunikan yang hanya ada di Perlis dan tidak ada di kawasan-kawasan lain di Malaysia, alhamdulillah. Okey. Yang tu adalah keunikan yang hampirlah. Ada satu lagi doktor. Last, ini perkara yang terakhir tu budaya Perlis. Secara ringkas je lah. Maka daripada apabila faktor-faktor itu dia berkumpul bersama-sama, faktor rajanya, faktor agamanya, faktor dialeknya, faktor muka buminya, faktor iklim, faktor flora dan fauna tu bergabung sekali, maka lahirlah apa yang dikatakan budaya Perlis yang tersendiri. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang kalau orang Perlis tu duduk dalam Perlis, dia pun kata Perlis ni sama saja seperti tempat lain. Tetapi kalau dia sudah merantau sekali lagi ke macam-macam kawasan dalam Malaysia ataupun ke tempat-tempat lain, maka dia akan lihat bahawa adanya satu kepribadian orang Perlis yang tersendiri yang melahirkan satu budaya Perlis yang tersendiri. Contohnya dalam aspek makanan. Sebab tu kita kata kalau kita lihat cara orang Perlis menikmati ikan bakar di Kuala Perlis, maka kita kata sudah pasti ia berbeza dengan dan juga unik dibandingkan dengan kawasan tertentu di pantai timur atau di selatan Malaysia atau di negeri-negeri tempat-tempat seperti di Borneo. Jadi kita kata ada keunikan tu. Jadi kita kata itu antara lain yang bentuk 7 keunikan kita di Perlis berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Dengar tu, bukan tak ada apa, ada 7 makcik. 7 keunikan yang ada dalam negeri Perlis yang kecil molek ni. Okey. Tadi saya sebut kecil kan? Betul ke kecil? Selalu orang Malaysia suka sebut Perlis kecil. Tapi kan saya terasa juga sebab bagi aku kecil. Okey, tapi dalam kajian saya, dalam penakulan saya dapati keluasan negeri Perlis ni adalah
821 km persegi. Besar tu. Besar daripada Putrajaya dan juga dari Persekutuan lah yang kita katakan tu. Luas tu, sangat luas. Kalau kata orang duk kata, alah pusing pelih sehari je. Jangan sembang macam tu. Mai dulu. Pusing daripada Sanglang ke, daripada Kok Diang daripada Jelempuk ke sampai ke Padang Besar pun tak sampai sehari. Serius saya cakap, tak sampai sehari. Kena tidur sini, kena ni dulu baru kita tahu Perlis ni luas sebenarnya. Banyak lagi jalan yang kita nak pergi. Baik. Doktor. Tadi tu saya sebut tu adalah tentang ambil power tentang negeri Perlis lah sebab saya sebut pasal kecil. Saya cukup tak puas hati orang kata negeri kita kecil kan. Tapi saya dalam podcast ni saya nak menjelaskan baliklah kepada orang semua supaya Perlis ni luas juga sebenarnya. Dulu nampak kecil tapi dah nampak besar di hati saya. Mungkin dapat kita ambil perspektif ini. Ya, maksud saya begini. Allah SWT ni dia Maha Adil. Maksudnya bagi tiap-tiap sesuatu tu Allah Taala berikan kelebihannya dan kekurangannya yang masing-masing. Sebab tu peribahasa Melayu, pepatah Melayu menyebutkan apa? Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Yang timbul untung cara timbul, yang tenggelam untung cara kita tenggelam. Sebab itu kita kata dinosaur yang besar T-Rex pada hari ini sudah pupus sedangkan dia sangat besar. Tapi pasal apa? Semut yang kecil itu sejak jutaan tahun tiba-tiba dia masih ada lagi sampai hari ini. Jadi maknanya mungkin kalau saya nak meminjam satu ungkapan, satu kata-kata daripada seorang anak Perlis yang bernama saudara Azad Jasmi, dia menyebutkan satu istilah dalam bahasa Inggeris disebut sebagai the power of small. Maksudnya kuat cara kecil. Kuat cara kecil. Maknanya kita kata kecil jangan disangka anak. Besar jangan disangka bapa. Jadi kita kata alhamdulillah itu pemberian Allah kepada kita, kita syukuri. Yang besar pun, yang besar, kaya raya, berkuasa pun kena menjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kecil pun apatah lagi dia kena menjawab juga. Jadi maksud saya adalah orang kata kecil tu pada satu segi tu betul, tapi bukan bermakna dapat diketepikan dengan cara mudah-mudah lah. Tak boleh macam tu kan, tak boleh. Jadi mudah-mudahan kita kata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah negeri Perlis ini dia mengetengahkan dirinya, dan juga kita kata yang lebih penting lagi rumah tangganya terjaga dengan elok tu, alhamdulillah lah. Jadi kata rumah tangga orang tu kita kata yang tu baik lah kan. Macam mana kita nak kata kenapa podcast ini dibuat, seperti mana macam contoh kita susah kita nak elokkan orang langgar kita. Tapi yang kita boleh buat adalah bawa kereta, bawa motor, bawa motosikal, bawa lori, elok-elok supaya kita tak langgar orang. Ya, betul. Kita tak buat kat orang. Jadi maknanya kecil ataupun besar itu semua alhamdulillah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kerana kecil itu dijadikan asas untuk merendah-rendah, menghina kurniaan Allah kepada mana-mana pihak, mana-mana negeri, mana-mana pihak. Begitu juga sebaliknya. Dan kita kata insya-Allah kita yakinlah dengan janji Allah tu, dan insya-Allah kita kata kecil cara kecil pasti ada untungnya. Baik, Doktor. Okey, terima kasih. Pasti ada rezekinya insya-Allah. Pasti ada rezekinya tau. Okey. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita sampai satu part yang paling penting. Ni paling penting sekali lah. Nama saja negeri Perlis mesti ada sejarah tersendiri. Saya nak tanya doktor lah. Yang saya duk dengar memang yang paling sahih sekali adalah daripada pokok nama Perlis. Ya. Betul ke doktor? Baik, kalau disebutkan tentang bagaimana nama Perlis ni bermula, saya mungkinlah sedikit ruang ada ni saya mohon untuk menonjolkan sebuah buku yang diberi nama Perlis Sejarah Pembentukan Sebuah Negeri Berdaulat. Buku biru ni buku lama lah yang dianggap sebagai buku teras kepada sejarah negeri Perlis, ditulis oleh dua orang sejarawan negeri Perlis, Allahyarham Cikgu Ahmad Ismail yang juga disebut sebagai Cikgu Ahmad Tawarikh, bersama-sama dengan murid beliau dan rakan beliau iaitu Allahyarham Datuk Yazid Mat. Ya.
dan kedua-duanya sudah meninggal dunia. Jadi kita doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, semoga Allah merahmati mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka. Maka dalam buku ini, kedua-dua orang sejarawan negeri Perlis ini telah menguatkan dan telah memilih bahawa hipotesis yang paling mungkin tentang asal usul nama Perlis disokong dengan tidak kurang daripada 12 sebab telah diberi oleh dua orang sejarawan ini. Besar kemungkinan nama Perlis ini mari daripada pokok Perlis. Pokok Perlis. Ya, iaitu pokok yang dipercayai sudah pupus. Mungkin kita kata kerana pokok itu mungkin ada bahaya tertentu menjadikan ia ditebang. Mungkin kerana ia digunakan mungkin untuk ritual tertentu pada zaman pra-Islam, bila orang menganut Islam, orang Perlis, orang Melayu menganut Islam, mungkin sebab itu pokok itu mula ditebang dan sebagainya. Mungkin juga kita kata mari kena penyakit dan sebagainya sehingga pokok itu sudah kata tak ada. Tapi dipercayai pokok itu dia tumbuh di tebing sungai utama dalam negeri Perlis, dan akhirnya sungai utama itu disebut sungai di mana banyak pokok tu. Dan akhirnya pokok tu pokok apa? Pokok Perlis. Maka disebutlah Sungai Perlis, dan akhirnya daerah Perlis, jajahan Perlis dan negeri Perlis. Gitu. Ya, jadi maknanya dan disyaki pokok itu sudah pupus, ataupun kalau sekiranya ia ada, mungkin ia telah bertukar nama yang lain yang lebih popular digunakan pada hari ini. Maka ia tinggal kenangan saja kecuali pada nama negeri inilah. Jadi saya suka juga untuk menyebut di sana dan di sini ada pelbagai lagi hipotesis yang dikaitkan tentang nama Perlis, ya. Dan dalam bahasa yang mudah ataupun bahasa yang ringkas dan padat, dapat kita katakan ada lagi tujuh hipotesis tentang nama negeri Perlis ini, iaitu sama ada nama negeri Perlis dikatakan mari daripada perkataan Prowiloy, maknanya kelapa hanyut daripada ya? Siam daripada bahasa Siam, daripada nama Peranleh, iaitu kita kata daripada nama watak dalam teater Mak Yung, daripada perkataan perlui bererti akibat daripada pijak tanah selut itu, maka tenggelam kaki akan tenggelam ke dalam tanah sikit. Kemudian peroleh bererti mendapat, didapatkan ataupun dikurniakan. Seterusnya daripada jawatan pembesar untuk Perlis, dan daripada batu bernama Batu Perlis. Dan hipotesis yang nampaknya paling baru yang dikemukakan ini adalah Perlis dikatakan datang daripada perkataan Palas yang menjadi asal kepada kota Palas, dan akhirnya dikatakan dalam hipotesis ini bertukar menjadi Perlis. Jadi maknanya daripada perspektif Perlis itu, misalnya ada pelbagai sebab telah diutarakan oleh Allahyarham Cikgu Ahmad Ismail dan juga Datuk Yazid Mat, mengapa hipotesis yang lain itu adalah sebenarnya tidak kuat berbanding tentang kemungkinan besar Perlis ini asal daripada pokok Perlis yang dipercayai sudah pupus. Maksudnya saya pun tak pernah dengar lagi Batu Perlis pun ada juga banyak. Ya. Tak pernah dengar lagi. Ada. Setakat tak pernah dengar lagi. Malahan episod kali ni baru saya tahu ada Batu Perlis banyak. Okey, itu adalah hipotesis yang Dr. Hazman terangkan kepada kita pada episod kali ini. Saya agak teruja dengan fakta-fakta yang dinyatakan daripada kajian-kajian yang dibuat oleh Datuk Izzimat dan juga Cikgu Ismail sendiri. Cikgu Ahmad Ismail sendiri, minta maaf, terima kasih betul kan? Dan saya agak teruja sebab dua sejarawan ni telah menaikkan nama Perlis sendiri di dalam buku mereka. Dan sekarang ni Dr. Hazman pun dah memperbaharui sedikit buku, kan? Iaitu dengan mengeluarkan buku Salah Silah Perlis. Itu iaitu kesinambungan daripada buku yang tadi. Ini adalah mungkin ada penambahan sikit, iaitu dari segi sumber untuk mengukuhkan lagi fakta-fakta yang ada dalam buku ni. Baik. So ya doktor, tadi kita dah bincang daripada awal sampai part sekarang ni. Kita akan masuk satu lagi segmen, iaitu segmen tentang kelaku Perlis. Ya. Kelaku Perlis. Kelaku Perlis yang
dipilih untuk episod kali ini ialah takzim kepada raja ataupun takzim raja. Ya. InsyaAllah dalam setiap kali podcast Silsilah Perlis ni bersiaran, satu segmen yang akan diangkat adalah segmen Kelaku Perlis, iaitu tentang bagaimana kita cuba untuk memuhasabah, mengintrospeksi tentang beberapa tabiat dan budaya yang ada dalam negeri Perlis, yang bagi kita perlu kita saling ingat memperingati, khususnya bila ia sudah mula pudar atau sudah mula dilupakan, ya. Jadi itu yang akan berlaku dalam segmen Kelaku Perlis, maknanya kelaku orang-orang Perlis, rakyat Perlis, penduduk Perlis, ya. Baik. Jadi takzim raja ini maksudnya begini. Bila negeri Perlis ni adalah negeri beraja, maka sudah pasti dari segi kedudukan, dari segi protokol, dari segi macam-macam aspek sebenarnya yang merajai kita adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan juga waris yang kedua. Jadi maknanya apa yang berlaku adalah sentiasalah hendaklah kita kata duli-duli tuanku ini ditakzimkan dan diberikan penghormatan. Lebih khusus lagi kita kata begini, apabila Duli Yang Maha Mulia Tuanku atau Duli Yang Teramat Mulia Tuanku ini berkenan untuk berangkat ke pelbagai tempat dan pelbagai program di seluruh pelosok kita kata negeri Perlis, maka sebenarnya baginda berdua ataupun diiringi juga oleh kata suri-suri baginda, sama ada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis ataupun Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Doktor Raja Pemuda Perlis pun kita kata berangkat sama misalnya pada masa-masa tertentu, maka sudah pasti baginda tidak lain dan tidak bukan amat teruja dan amat berbesar hati, gembira untuk bertemu dengan rakyat. Ya. Jadi kelaku Perlis yang kita sebut dengan takzim raja ni adalah muliakanlah baginda sebagai raja. Kerana baginda bukanlah kita kata seorang raja yang digambarkan dalam filem-filem tertentu, tak ada pertimbangan, tak ada peri kemanusiaan, tak ada kasih sayang dan juga sebagainya. Apa yang saya dapat katakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan juga Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis ini, sekiranya kenderaan yang baginda naiki itu berjumpa dengan rakyat Perlis, lampu isyarat dan menunjukkan merah, maka kenderaan baginda dan seluruhnya berhenti. Maka di Perlis ni tidak ada satu tradisi di mana oleh kerana Duli Yang Maha Mulia contohnya mahu lalu, maka semua lampu dilanggar. Tidak. Berarti ambulan itu sendiri boleh langgar lampu merah oleh sebab kecemasan. Duli Yang Maha Mulia sendiri, kenderaan baginda sudah sekian lama daripada almarhum Tuanku Syed Putera lagi memilih untuk berhenti. Ya, maksudnya kita kata seperti mana juga macam rakyat, cuma sudah pastilah kedudukan baginda satu tangga atau dua tangga lebih tinggi daripada kita. Ya, betul. Maksud saya lebih khusus lagi adalah sekiranya tuanku berkenan untuk berangkat contohnya ke masjid di qaryah kita, di kampung kita, maka marilah kita sambut bersama-sama. Saya teruja lah tu kalau tuanku raja mai. Marilah kita, maksudnya jangan macam buat macam tak nampak, buat macam sombong. Sedangkan baginda mari untuk memang untuk beramah mesra dengan rakyat. Kan? Jadi maknanya kita pun kalau kata baginda sudah kata berangkat, maknanya kita jangan menyombongkan diri. Kita sambutlah baginda apabila sampai dan bila kita berangkat balik, jika baginda bertitah bertanya apa-apa kepada kita, kita jawab yang betul. Kalau kita rasa macam diri kita ni ada perkara-perkara macam tak berapa nak kemas, tak berapa nak cekap misalnya, kita boleh misalnya buat sedikit persiapan. Orang kata itulah ilmu di dada. Seperti mana kita ada ilmu tauhid dan ilmu kita sebagai rakyat kepada raja ni ada sikit. Janganlah nanti misalnya kita kata bila dah ramah mesra ni terlalu ramah sangat, pi kata kepada tuanku contohnya, tak apalah raja, saya nak balik dulu nah. Oh, tak boleh macam tu. Dia cuba kita belajar. Tapi kalau kata kita ni takut sampai tak cuba sama sekali, nampak kenderaan tuanku, nampak tuanku lari sebab takut buat salah, pun tak kena juga.
Mungkin kadang-kala kita kena beranikan diri seperti mana kita mula-mula belajar naik gerek, naik basikal, naik motosikal. Memang ada ni, kita beranikan diri untuk menghadap dan terima, dan kita kata menghadap tuanku-tuanku ni, ambillah persiapan ilmu di dada tu, ilmu untuk menghilang ketak, menghilang gemuruh dan sebagainya, dan kita kata praktikkan bahasa diraja tu. Jangan pula macam tuanku beta rasa tak boleh, yang tu beta tu tuanku punya, patik kita ni patik, macam tu. Tapi kalau kita tak buat, kita tidak amalkan perkara tu, kita jadi tak biasa dan kita lupa. Jadi maksud saya adalah, kalaulah pada segelas ayat itu bila kurang penuh, maka dia tak jadi sempurna. Maka bila dituang lebih daripada kapasiti dia, kandungan dia, pun ayat tu akan terbuang. Maknanya kita kata kita cuba cari satu jalan di mana dia akan jadi kurang pun tidak, berlebih pun tidak. Gitu. Jadi itulah jalannya dalam kita kata cara untuk kita mentakzimkan raja. Kalau sudah tidak mesra, kita mesrakan. Tapi bila sudah mesra, maka ada satu batasan yang kita janganlah langgar. Tinggal lebih lah kan? Tapi janganlah jadi macam tadi yang saya sebut tu, macam tak apalah raja, saya balik dulu. Tak boleh. Kawan-kawan kita. Jadi maknanya kita macam ilmu di dada ni kita tingkatkan. InsyaAllah kita boleh buat. Orang kata perleh buat boleh. Ya, terima kasih kepada atas penerangan tadi. Ingat tu, tak boleh. Jangan rasa segan, rasa malu. Kita jumpa raja, kita rasa teruja. Saya rasa teruja. Tak ingin nak pergi salah dengan tunggu tu. Okey, betul. Baik. Setelah kita bincang daripada awal sampai part lah ni tu, saya nak minta doktor buat kali terakhir, nak minta buat sikit rumusan lah tentang perbincangan kita tadi semua sekali, kalau dirangkumkan sekali. Okey. Secara ringkas. Baik, jadi kalau dalam masa beberapa minit ni, saya dan saudara Hilmi telah kita duduk dan kita bincangkan tentang mengapa akhirnya langkah atau tindakan mengadakan podcast Salah Silap Perleh ini diambil oleh MAIPS, dan kita sebut seperti mana bendera Malaysia adanya 14 jalur dan juga 14 pecahan bintang, maka Perleh salah satu. Maka bila Perleh salah satu ini, kita kata akhirnya orang akan tanya balik, di mana orang akan dapat maklumat yang sahih dan berautoriti tentang Perleh. Maka inilah salah satu platform yang diharapkan akan dapat mengisi ruang-ruang yang selama ini tidak ada. Begitu juga kita telah bincangkan berkenaan dengan keunikan Perleh, iaitu Perleh ada uniknya pada sistem berajanya, pada agama yang diamalkan dalam Perleh, pada bahasa dan dialeknya, pada iklimnya, kepada bentuk muka buminya, pada flora dan fauna, dan pada budayanya. Seterusnya kita juga telah pilih perkataan berjenis untuk kita ketahui, dan berjenis ni merupakan perkataan yang paling dekat dalam dialek Perleh dengan apa yang dikatakan sebagai keunikan, uniqueness. Seterusnya kita memperkatakan Perleh ni asal usul daripada mana? Daripada mana nama Perleh ini mari, iaitu mari daripada nama pokok Perleh. Hipotesis yang disokong dengan 12 asas oleh sejarawan kita Cikgu Ahmad Ismail dan juga Datuk Yazid Mat, dan ini menjadikan 7 lagi hipotesis yang ada itu nampaknya susah untuk kita kata kuat, dan banyak di antaranya adalah lemah lah. Dan mungkin yang terakhir tadi, apa yang kita katakan tadi adalah tentang kelaku Perleh, tentang bagaimana citra ataupun kepribadian rakyat Perleh ni adalah Perleh rakyatnya mentakzimkan raja. Jadi kita muliakan raja kita, khususnya bila kita raja berangkat ke mana-mana, ke kampung kita, ke tempat kita dan sebagainya, maka sambutlah baginda seperti mana tetamu yang kita tunggu-tunggu, dan kita kata kita isilah dada kita dengan ilmu-ilmu sedikit sebanyak, ibarat kita kata kurang pun jangan, lebih pun jangan. Jadi insya-Allah, tapi jangan sampai takut, sampai tak buat sama sekali. Betul. Itu yang lebih kurang apa yang kita telah perkatakan dalam podcast ini. Okey, terima kasih kepada Dr. Hazman bin Hassan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di atas perkongsian pada episod kali ini, dan rumusan yang telah dibuat di akhir tadi. Akan tetapi podcast ini tidak akan berhenti di episod pertama sahaja, dia akan teruskan lagi. Baik, episod seterusnya tuan-tuan dan puan-puan,
jangan lupa untuk setia dengan podcast ini. Dan episod seterusnya dia akan masuk tentang salah silah sedikit tentang wangsa atau dinasti yang menubuhkan kerajaan ataupun pemerintah negeri Perlis, iaitu kabilah Jamalulain dan negeri Perlis sendiri. Dan sebelum saya mengakhiri podcast pada episod kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Mak Ip dan juga Suara Sunnah yang telah memberikan laluan kepada kami untuk menjalankan podcast pada episod buat kali yang pertama. Dan saya harap para penonton dan tuan-tuan dan puan-puan sentiasalah mengikuti kami. Dan jangan lupa untuk follow. Follow lah, tadi kita sebut mengikuti. Orang kita masuk Inggeris sikit, follow. Follow page Facebook, TikTok, Instagram dan Spotify, YouTube sekali. Ada 5 platform yang perlu diikuti supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan dengan perkembangan yang akan kami war-warkan di dalam platform-platform tersebut. Sehubungan dengan itu, kita akan berjumpa lagi di minggu kedap ataupun episod seterusnya. Salah silah Perlis, segalanya Perlis. Assalamualaikum.